Di sebuah kampung yang tenang di pedalaman, tinggal seorang lelaki bernama Malik. Hidupnya sederhana. Dia seorang petani yang mewarisi sebidang kecil tanah sawah peninggalan arwah ayahnya. Setiap hari, Malik akan bangun sebelum subuh, menyarung baju lusuhnya dan berjalan kaki ke ladang untuk menyemai benih dan merawat tanaman. Dia tidak punya kereta, rumahnya hanya pondok kayu berdinding bulu, dan harta yang dia ada hanyalah sebidang tanah, cangkul, dan kudratnya sendiri. Malik berumur 35 tahun. Wajahnya tidaklah buruk, tubuhnya tegap hasil cilga berat di ladang, dan hatinya bersih. Namun semua itu tidak cukup. Setiap kali dia menyatakan hasrat untuk berumah tangga, jawabannya selalu sama ditolak. Ada yang menolak secara baik, ada pula yang menyindir. Maaf, saya cari lelaki yang ada masa depan. Petani, naik motor buruk pun malu nak jalan dengan awak. Rumah awak tu macam reban ayam. Hati Malik luka, tapi dia tidak pernah menyimpan dendam. Dia tahu dunia ini adil dalam cara yang pelik. Mungkin belum tiba masanya. Suatu petang yang panas, Malik singgah ke kedai runcit Pak Ramli di pekan kecil kampungnya. Dia cuma mahu membeli garam dan sebuku roti. Saat dia melangkah masuk, dia terlihat seorang wanita asing berdiri di hadapan peti sejuk minuman. Wanita itu tinggi, berkulit cerah, bermata biru kehijauan, dan berambut perang ikal. Dia kelihatan keliru, memegang sebotol air mineral sambil membaca label dengan dahi berkerut. Malik hanya memandang sepintas lalu bergerak ke rak garam. Tapi wanita itu menegurnya dengan suara lembut berlokat asing. "Excuse me, ini air? Drinkable?" Malik terdiam. Jarang sekali orang asing singgah di kedai kecil itu. Dia menjawab, "Ya, boleh minum. It's clean. Good." Wanita itu tersenyum manis. "Thank you. Saya baru sampai. I'm Anna." Malik mengangguk, gugup. "Saya Malik, petani." Mereka tidak berbual lama, tapi sesuatu terjadi dalam hati Malik. Sesuatu yang belum pernah dia rasa sebelum ini. Dan entah bagaimana selepas itu, mereka sering terserempak. Kadang-kadang di kedai, kadang-kadang di pasar tani. Rupa-rupanya, Anna menyewa di homestay berdekatan untuk menjalankan penyelidikan tentang tumbuhan tropika. Dia dari Slovakia, pakar botani yang gemar mengembara. Malik tidak pandai berbual panjang dalam bahasa Inggris, tapi Anna sentiasa sabar dan mesra. Dia mulai tertarik pada Malik, bukan kerana paras rupa atau kekayaan, tetapi kerana keikhlasan lelaki itu. Cara Malik bercakap jujur, cara dia menjaga tanamannya seperti anak sendiri, dan cara dia membantu orang kampung tanpa mengharapkan balasan. Suatu hari, hujan lebat turun ketika Anna sedang merayau di tepi ladang. Malik kebetulan ada di situ dan menawarkan tempat berteduh di pondoknya. Disitulah dalam bunyi hujan yang menitik di atas bumbung zinc, Anna memandang Malik dan berkata, "You are a good man, Malik. I like you." Malik terkedu. Dia tidak pasti jika dia faham maksud sebenar Anna. Tapi beberapa minggu kemudian, Anna sendiri yang meluahkan perasaan. Dia jatuh cinta pada Malik. Kampung menjadi gempar. Seorang wanita Eropah mahu berkahwin dengan Malik, si petani miskin. Ramai tidak percaya. Ada yang mencemuh, ada yang iri hati. Tapi Anna tidak peduli. Dia sudah biasa dengan pandangan serong. Cintanya pada Malik bukan tentang darjat atau wang. Mereka berkahwin secara sederhana di masjid kampung. Malik menangis saat lafaz akad selesai. Dia tidak pernah menyangka dalam hidupnya yang penuh tohmahan dan penolakan, ada seorang wanita sanggup memilihnya. Selepas berkahwin, hidup Malik berubah perlahan-lahan. Anna memperkenalkan teknik penanaman moden yang dipelajarinya, penggunaan kompos organik, sistem pengairan efisien, dan cara pemasaran melalui internet. Malik belajar semua itu dengan tekun. Mereka menanam herba tempatan yang mendapat permintaan tinggi di pasaran antarabangsa, seperti misai kucing, tongkat ali, dan pegaga. Dalam masa 3 tahun, ladang Malik berkembang menjadi perusahaan kecil. Dia menggaji 5 orang pemuda kampung, membina rumah batu kecil, dan membeli lori terpakai untuk penghantaran hasil. Hidupnya bukan lagi seperti dulu. Tetapi Malik tetap rendah hati, dan dia tahu semuanya bermula dengan cinta yang tulus. Kini, setiap pagi, Malik bangun dengan senyuman. Anna akan menyambutnya dengan secawan kopi dan pelukan hangat. Di ladang, mereka bekerja bersama. Di rumah, mereka berbual tentang impian masa depan, anak-anak, ladang organik yang lebih besar, dan mungkin sebuah pusat pembelajaran tani untuk anak muda kampung. Cinta Malik bukanlah cinta dongeng penuh kemewahan, tapi cinta yang lahir dari tanah, dari peluh, usaha, dan ketulusan. Dan bagi Malik, itu lebih bermakna daripada apapun di dunia.